Okay, so hari ni kita akan masuk topik linear programming. Topik linear programming ni barulah untuk you. Okay, tapi okay, is a new topic for you, but the content is not necessarily new for you, because in this topic kita akan sentuh about inequality, which is you already know. We need to know, the skill that you need to know is draw a straight line graph. Okay, dia tak akan ada graph beside straight line. Dia memang akan dia akan draw straight line graph, and combine with these two skills, kita kena tahu shade the region. Okay, shade the region. Okay, so benda ni you dah tahu basically. Cuma kita combine that knowledge into one topic, which is linear programming. Okay, kita pergi kepada subtopik yang pertama dulu. Kita nak simplekan dulu, kita nak draw. Okay, kalau you tengok buku teks you, boleh buka buku teks you, page linear programming is on the page 342. Okay, so 342. Okay, so in 342, the first thing that I need to you to know is kita nak draw dulu a line, then I will explain about it. Okay, so bila kita tengok yang saya kata ni inequalities and a straight line. Okay, dalam inequalities ada beberapa simbol yang you dah tahu. Okay, so the first symbol is symbol larger than. Okay, symbol larger or equal, symbol less than, symbol less or equal. Okay, so untuk bila kita represent this, okay, kita akan draw. Okay, contoh dia akan bagi inequalities, then kita need to draw inequalities. So tapi macam mana nak draw inequalities? Okay, so kita pergi pada soalan yang pertama. Okay, okay, so bila dia suruh draw ni, okay, soalan exam tak akan suruh draw macam ni. Okay, kalau dia bagi macam ni, mujur lah, you draw line y equal to 3. Okay, you kena guna kertas graph. Okay, sebab dia tak bagi scale, you decide the scale by your own. As long as it was a uniform scale, then tak ada masalah. Okay, so you decide your scale by your own. So contoh sini saya buat kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so question number 1 ni dia minta draw line y equal to 3. So y equal to 3 kat sini. Okay, dan dia pesan draw the solid line. Okay, kenapa dia suruh draw solid line? Okay, you ikut je kenapa dia suruh draw solid line. Dia suruh you ikut je. Okay, tapi I will explain kenapa dia suruh draw solid line nanti. Okay, so this is y equal to 3. Then kita draw lah a solid line, maknanya tak putus-putus. Okay, sorry, wrong color. Kita ambil color lain sikit, color hitam. Okay, okay, so this is the solid line y equal to 3. Okay, so kenapa dia kata solid line? Because inequalities yang dia bagi untuk soalan B ni, dia kata shade y larger or equals to 3. So saya nak ingatkan you, okay, bila ada simbol equal, you kena draw a solid line. So this is a solid line, solid line. Okay, bila dia tak ada equal, will be a dotted line. Okay, that inequalities will be represented by the dotted line. Okay, so macam ni, because of that dia suruh draw the solid line, because inequality dia larger than 3, larger or equals to 3, so not a solid line.
Okay, so then okay, how to shade the region? So shade the region, kita shade color merah pun tak apa. Okay, tengok dia kata region dia Y larger than 3. So kat mana Y larger than 3? Atas ke bawah? Atas. So atas lah. So kita shade lah belah atas. So tak payah shade beria pun. Shade. Shade lah. Sempadan tu. Okay, dah settle. Okay, so now kita tengok soalan nombor 2. Draw x equals to negative 1. Okay, tapi dia kata dash. Sebab apa dash? Sebab inequality yang dia suruh buat untuk B nanti adalah inequality yang hanya melibatkan simbol less than. Tak ada equal. So sebab tu dia beri inequalities tu. Okay, so x minus 3. Kat mana x minus 3? So apa-apa pun before you buat, you kena cari dulu. X minus 3 kat mana? X negative 1 kat mana? So saya buat scale saya negative 1. So kat sini 1 lah. So negative 1, negative 2 and so on. Okay, so saya punya ni, kalau saya padam balik saya punya region yang asal ni, yang saya dah buat ni tadi ni untuk soalan tu. Okay, supaya nampak clean sikit. Okay, so dia bagi negative 1. So kita akan negative 1 kat sini. Okay, then kita akan then using pencil, use buat dotted lah. Jangan you buat ni pula, you mesti kena buat dotted. Dan you mesti tanda tu sampai ke bawah. Okay, habis. Sebesar kertas graf you lah. Semaksimumnya. Okay, semaksimumnya. Okay, so dah settle situ. Then dia suruh shaded kat mana? Dia suruh shaded x less than negative 3. So shaded, kita shaded warna merah tadi. So shaded je lah. Less than sebelah kiri lah. You tak perlu nak warna beria pun, just shade sahaja, tanda macam tu, lorek je. Okay, so tanda sehingga habis yang you draw tu lah. Okay, kalau boleh you draw ni sampai habis. Okay, you draw ni sampai habis betul. Buat dotted line ni sampai ke bawah betul. Okay, sampai ke okay, seluas mana kertas graf you lah. Okay, kalau you nak tak guna kertas graf dulu untuk the first equation, soalan ni pun tak apa, guna je kertas petak. Okay, so you kena shade lah semua tempat yang you dah tanda tu. Okay, settle macam tu. Okay, sama juga kat bawah. Okay, semua. Okay, so kalau you nampak gambar rajah kat sini, kita shade sebanyaknya lah. Okay, now settle benda tu. Okay, so you kena faham itu. Okay, nak shade and nak draw. Why dotted line? Sebab tak ada simbol equal. Kenapa solid line? Sebab simbol kita equal. Okay, ada equal. Okay, now kita buat soalan nombor 3. Okay, draw x. Draw x equals to negative 1. Okay, kita draw, settle. Tak payah dah nak padam-padam yang tadi, kebetulan sama soalan dia. Okay, cuma saya padam region dia sebab region dia belum tentu betul. Region dia boleh tukar based on the question lah. Which part dia nak draw, ni larger ke equal. Okay, tapi kat sini dia kata okay, so as a dotted line. Okay, settle situ. Lepas tu satu lagi, second question dia kata apa? B, dia suruh
Okay, so dekat satu lagi B dia suruh draw solid line dekat X equals to -3. Okay, X equals to 3. So X equals to 3 you kena tahu dulu, make sure uniform. So X equals to 3 kat sini. So X equals to 3 kat sini. Then draw the solid line. Sebab dia suruh solid, you ikut je lah arahan dia, solid line. Okay, so solid line. Okay, daripada atas semua. Okay. Dah. Okay, so lepas dah draw solid line for both A and B, dia minta solid line untuk X equals to 3 and dotted line, dash line ni dia panggil dash line, dotted line ke dash line tu terpulang lah, X equals to 3. Lepas dia kata shade the region, dia kata larger than -3. So kalau larger than -3 ke sini lah, ke sini, semua ke sana. But in the same section, in the same expression of inequality ni, dia kata less than 3. Okay, so maknanya kat mana region dia? So region dia, kalau saya kecilkan gambar rajah sikit, so region dia semua ni lah. So you jangan lebih-lebih pula. Kalau lebih salah. You jangan terlebih okay, yang penting sentuhlah hujung ke hujung. Okay, then settle. Then settle. Okay, so faham tu? Okay, settle. Okay, so tu basic lah. Tu soalan yang basic lah. Okay, next kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, dia kata on the same grid yang ni kita buat ni. Okay, draw the religion defined by these inequalities. Okay, these inequalities. Okay, so benda ni sama saja. Okay, tapi ada benda yang saya nak ni. Okay, so katakan kita buat A dulu. Okay, A 1. X dia kata larger than negative. X dia ni -2 dia punya sempadan. Larger, okay, you tak payah tengok larger than ni dulu. -2 dan ada equal sign. So -2 kat mana? Okay, -2 is dekat sini lah. Ni -1, ni -2. So therefore kita pun draw lah -2 kat situ. Okay. Dan simbol dia ada equal. So bila simbol dia ada equal, kita buat solid line lah. Okay, dah settle situ. And another one, 2. 2 pun ada equal. So solid line dekat 2. Okay. So make sure you scale you betul. Okay, I should write the scale lah. I should write the scale 1, 2, negative. Okay. So 1, 2. Okay, so you draw betul-betul lah. Okay, now, okay, lepas tu dia kata, okay, saya buat yang soalan pertama ni dulu. Okay, so draw the region defined by this inequality. Kita dah draw the region. Okay, so kita boleh ni lah region kita. So kita lorek lah untuk yang ni. Okay, saya lorek warna merah. Okay, ataupun saya nak warna lain lah. Lorek warna ni, pink. Okay. Saya tak habis draw tadi. Sepatutnya saya kena draw sampai ke habis lah. Okay, sepatutnya lah. Seluas kertas graf you lah. Leceh sebab guna ni je, sebab guna komputer. Okay, so kita
Okay, so settle. Then dia kata apa? Then dia kata okay, on the same grid. Okay, on the same grid ni draw the region by these inequalities. Okay, satu lagi y pula sekarang. So y negative 1 dengan y3. Tapi tengok negative 1 tu. Negative 1 tu tak ada simbol equal. Dia simbol tak ada equal. Okay. So negative 1 kat mana? Okay. Cari negative 1 kat sini. Negative 1. Okay. Then using pencil you pun draw the line. Okay. Sorry. Tak ada simbol equal. So dia jadi dash line. Tak apa you buat panjang pun, asalkan dia bukan dotted, asalkan dia bukan solid line. Okay, and another point is 3. So 3 kat mana? So 3 kat sini, kat atas ni. Cari 1, 2, 3 kat sini 3. Okay, so then draw solid line. Kenapa solid line? Tengok balik inequalities dia tu. Inequalities dia ni memang ada equal. So solid line. Without think solid line. Settle. Okay. So dah macam tu. Saya lorek. Okay. Tadi saya lorek guna warna ungu ni. For X region. So saya tukar warna. Saya ambil warna lain lah. Kuning. Untuk Y punya region. Okay. So itulah kawasan dia. Okay. So tapi ni bukan jawapan akhir lagi. Jawapan akhir dia kata on the same grid draw the region defined by these inequalities. So settle lah, kita buat. Okay. Dah settle. So then dia tanya so yang mana region yang defined by these inequalities. Okay. So inilah. Okay. So number B. The following point is in the region defined by both inequality. So beza soalan A dengan B ni. Yang ni dia suruh draw region yang defined by the inequalities asing. Yang ni warna ungu. Yang ni region dia warna kuning. Tapi sekarang dia nak region yang bertindih. Okay, dia nak both, defined by both. Okay, so bila dia kata defined by both, okay, bila dia kata defined by both, you kena ubah, jawapan you tak berubah. So you kena baiki jawapan you. So kat mana yang defined by both? Yang empat bertindih dua-dua. Kat mana yang bertindih dua-dua color? Dekat tengah ni sahaja. Okay, so saya pun lorek kat tengah-tengah ni. Okay. So, ini je yang defined by both. Okay. Dan tapi dia tanya, are the following point defined by both inequalities? Okay. So, 2, 2. Okay. 2, 2 duduk dalam region yang kita baru lorek tak? Dia duduk tak dalam region yang baru kita lorek? Tengok. Okay. 2, 2 kat sini. 2 kat sini. And kat sini 3 tadi kan. Kat sini 3. So, 2, 2. Is it defined? Yes. Kenapa? Sebab dia on the dotted line. So, dia still in the region. So, yang you kena tahu. Okay, kalau negative 2 tu pun sama. Still defined. Kenapa? Sebab dia on the line. Okay. So, negative 2, negative 1. Negative 2, negative 1 kat mana? Kat sini. Sini. Is it defined? Tak. Kenapa tak define yang ni pula cikgu? Because ni dia untuk y-axis punya line ni dia bukannya
solid line, dia dash line. So you tak boleh kata consider it. Dia tak termasuk lah. Okay, sebab dia dash line. Okay, negative 2, negative 2, 3, negative 2, 3, negative 2, 3. Kalau kat sini, negative 2, 3, koordinat dia kat sini. Adakah dia termasuk? Yes, dia termasuk. Kenapa? Because dia duduk pada line tapi both are solid line. So, dia termasuk. Okay. So, yang tu you kena faham lah. Okay. So, yang ni adalah first part of the lesson. So, you kena faham dulu untuk first part punya lesson tu. Draw the solid line and you can define the region. You kena define juga region mana yang bertindih. Region mana yang tak bertindih. Okay. So, tapi jangan buat benda yang pelik lah. Okay. So, tengok soalan next question. Kita ada soalan number 5 ni. Draw the line ni as a solid line. Okay. Tadi senang je. 1 ni. Okay. So, sekarang macam mana nak draw yang macam ni pula? Okay. So, bila nak draw yang equation macam ni, is a straight line. Go to the basic rule. Bila equation straight line, kita hanya perlu ada dua koordinat sahaja. X, Y. So, kita tetapkan koordinat. Contoh, bila X kosong, koordinat Y kita akan jadi 1. Okay. Then, you ambil je lah. Letak je apa-apa koordinat. Contoh, you ambil X2. So, you akan dapat koordinat Y dia akan dapat berapa? 4, 5. Okay, dah dapat dua koordinat. So, daripada situ, you make sure you punya ni dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Tak tulis banyak-banyak pun tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kat belah bawah ni negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 and so on. Okay, so tu satu. You kena buat scale dulu. Then, pergilah buat koordinat yang you dah draw tadi. You dah tentukan tadi. Okay, apa koordinat yang you dah tentukan tadi? 0, 1 dengan 2, 5. So, 0, 1, 0, 1. So, kat sini koordinat dia. And 2, 5. 2, 5 kat atas ni. Okay. So, apa you nak buat? Ambil ruler je lah. Ambil ruler. Then, draw lah the line. Okay. So, nak tahu line tu solid line ke tak solid line? Okay. So, kita jangan baca kebetulan ni soalan ni ada arahan as a solid line. Okay. Tapi, you kena faham. Kenapa dia suruh draw as a solid line? Kenapa dia suruh draw as a solid line? Because equation dia tu, inequalities dia ada simbol equal. Sebab tu dia suruh draw solid line. Okay. So, lebih kurang macam ni lah. Okay. So, therefore, bila kita draw line, dah. Okay, dah. Cuma you need to extend the line. Extend it. Supaya dia betul-betul sampai ke bawah ni. Tak boleh buat separuh jalan. Okay. So, dah situ. So, sebab saya kata benda ni you dah belajar. Cuma, kita tambah jadikan inequalities je. Straight line ni ada kaitan dengan inequalities. Inequalities tu, what to use? Inequalities ni guna untuk kita shape the region sahaja. Okay. Bukan untuk nak draw graph. Draw graph, tetap straight line punya graph. Okay. Kita akan draw graph straight line ni. Okay. Then kita nak so shape the region defined. So tampak ni less than. Okay. Less than mana nak ambil? Okay. So you nampak ni. Line ni dia akan divide the section into 2. Atas dengan bawah. Tak kisahlah, kadang-kadang orang baca tak pandai, susah juga. Okay. So bila less than. Okay. You senang je. You ambil koordinat satu koordinat. Saya. Okay. You boleh baca nota dia. Nota dia kata ambil yang belah atas ke bawah ke. Saya suka budak faham maksud dia. Okay. So, you ambil satu koordinat any point in this. Okay. Contoh saya ambil koordinat ni. Any point in this side.
one side only. So untuk saya ambil yang ni. Okay, yang ni 30. Okay, tu 30. So kalau kita ganti 30, kita ganti 3, so kita akan dapat 6 tambah 1, sorry, 30. So y dia 0, x dia 3, so akan jadi 7. Okay, so betul tak? Bila kita baca, betul tak 0 ni you abaikanlah lah. Equal ni hanya untuk nak tentukan ni sahaja. Solid ke tak solid. Betul tak 0 ni less than 7? Betul. So kalau betul ni lah region yang kita kena lorek sebelah sini. Okay. Contoh kalau saya buat mistake. Saya ambil koordinat kat sini. Koordinat kat sini pun boleh. Saya ambil negatif 6, 0. So saya ambil negatif 6, 0. So at y dia 0. X dia negative 6, so negative 6 times 2, negative 12 plus 2 dapat negative 11. Betul ke 0 ni less than negative 11? Tak betul. Bila tak betul, you pilih point sebelah sini. Bila tak betul point ni, tak memenuhi the inequalities, so maknanya the opposite side lah sebagai region dia. So sama juga, kita tetap kena lorek belah sini. Okay, so adakah you faham yang tu? So yang tu penting. Okay, so kita lorek sebelah sini. Tak perlu nak lorek beria, lorek dekat line tu je. Okay, and the line macam saya kata should be extended. Should be extended ni sampai habis. Okay, kena habis gambar rajah lah. Should be extend betul-betul sampai habis. Okay, then draw the shaded region. Tak perlu nak color beria, buat line sahaja. Okay, tak perlu nak tanda semua pun. Okay, so that is the region dan kita label dia sebagai R. Tadi lupa nak suruh label R. Okay. So itu soalan nombor 4, nombor 5. Okay, boleh faham? Okay, kita pergi soalan nombor saya stop dulu video. Kita akan pergi soalan nombor 6 dengan nombor 7 pula. Okay, so stop dulu.